Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan melakukan perkongsian pelajar mengenai kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB bagi subjek EDUP 3033 dan juga PIMK 3052 bagi subjek murid dan pembelajaran dan juga seni dalam pendidikan. Ini merupakan isi kandungan pembentangan pada kali ini. Yang pertama, kemahiran yang diperoleh. Yang kedua, big idea dan EQ. Yang ketiga, kit pembelajaran. Yang keempat, kompetensi global 6C. Yang terakhir ialah kesimpulan. Okey, kita masuk kepada kemahiran yang diperoleh berdasarkan kedua-dua kursus. Yang pertama, penghasilan bahan bantu pengajar yang mana mampu membantu guru untuk menguruskan kelas dengan lebih baik. Seperti mana dalam keadaan PDPR ini, dengan adanya BBM yang telah dihasilkan dapat membantu murid-murid dan guru mengajar dengan lebih efisien. Kita masuk pula kepada yang kedua, iaitu penggunaan teknologi maklumat yang mana diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran PDP. Seperti mana kita tahu, pada era pandemik COVID-19 ini, pengajaran dan pembelajaran telah dijalankan secara atas talian dan pengetahuan tentang penggunaan teknologi maklumat ini perlu diketahui sama ada oleh pelajar maupun guru itu sendiri. Jadi, apa yang saya dapat berdasarkan pembelajaran bagi kedua-dua kursus ini, pengetahuan tentang penggunaan teknologi maklumat adalah sangat penting, yang mana saya dapat menggunakan banyak aplikasi yang terdapat dalam laman web untuk membuat atau mencari maklumat tentang apa yang diperlukan bagi kedua-dua subjek ini. Dan yang terakhir, pengaplikasian 3 elemen seni dalam pendidikan terhadap kit pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran, iaitu pergerakan, muzik dan visual. Sebenarnya, 3 elemen seni ini sangat membantu murid dalam menjana pengurusan emosi yang stabil, mengasah kemahiran dan juga meneroka pelbagai perkara baru meskipun kita sekarang berada di dalam situasi pandemik. Seterusnya, big idea bagi kedua-dua kursus ini ialah seni mencetus pengurusan emosi murid. Bagi subjek seni dalam pendidikan, kami telah mempelajari 3 elemen seperti mana yang telah dibincangkan dalam slide sebelum ini. Manakala bagi kursus murid dan pembelajaran, kami telah mempelajari bagaimanakah cara untuk mengurus emosi murid semasa situasi PDPR ini berlangsung. Jadi dengan adanya gabungan 3 elemen ini dalam bahan bantu mengajar kami, ia dapat membantu pengurusan dan pengendalian kelas dengan lebih teratur dan berkesan. Seterusnya kita masuk kepada essential question. Bagaimanakah penghasilan kit persembahan dan perancangan PDP bagi pendidikan Islam dan seni dalam pendidikan mampu membantu pengurusan emosi murid berdasarkan situasi PDPR norma baharu pandemik dan dipersembahkan dalam satu kit secara kreatif. Ini merupakan tugasan yang perlu kami hasilkan, iaitu kami perlu membina kit persembahan berdasarkan subjek major kami, iaitu kursus pendidikan Islam, di mana kit pembelajaran ini mampu untuk membantu pengurusan emosi murid secara terkawal dan ini dapat dipersembahkan secara kreatif. Untuk perancangan PDP melalui kit pembelajaran, saya telah memilih tajuk adab makan bagi tahun 2. Saya telah menyediakan 2 kit pembelajaran, iaitu 1 kit pembelajaran mawjud dan juga kit pembelajaran digital. Bagi kit pembelajaran mawjud, saya telah namakannya sebagai box of ilmu, di mana sebenarnya kit pembelajaran mawjud ini bukan sekadar saya menyampaikan isi kandungan kepada murid, malah saya juga menyediakan latihan dan juga aktiviti yang boleh murid jalankan. Jadi sebenarnya kit box of ilmu ini dapat membantu guru menyampaikan kandungan pembelajaran. Dan seterusnya, kit digital saya terdiri daripada 2 video, yang mana yang pertama ini menerangkan bagaimana pelaksanaan pergerakan yang akan murid tiru, dan yang kedua melalui berkenaan nota adab-adab makan.
Bagi perancangan PDP melalui kit pembelajaran untuk adab tidur bagi tahun 3, saya telah melakukan dua jenis kit pembelajaran, iaitu maujud dan juga digital. Bagi maujud, saya menggunakan dua bahan, iaitu yang pertama saya menggunakan cardboard, yang mana ini adalah untuk latihan bagi murid-murid, dan yang kedua ini adalah sokongan kepada yang pertama. Yang ketiga adalah nota secara digital yang akan diberikan kepada murid-murid sebelum kelas itu dimulakan. Dan yang kelima adalah video yang akan diberikan kepada murid-murid sebelum kelas dimulakan sebagai bahan rujukan kepada mereka, yang mana ia dapat membantu murid-murid meningkatkan kefahaman mereka tentang apa yang akan diajarkan oleh guru ketika kelas itu berlangsung. Kesemua kit-kit ini dihasilkan adalah untuk meningkatkan kecerdasan emosi bagi murid-murid supaya mereka tidak mudah bosan apabila PDPR dijalankan. Seterusnya, perancangan PDP melalui kit pembelajaran, iaitu adab beriadah bagi tahun 4. Okay. Saya telah menghasilkan 4 kit, iaitu terdiri daripada digital dan juga maujud. Okay. Yang pertama, kit terdiri daripada elemen visual, pergerakan dan muzik. Okay. Seterusnya, yang kedua terdiri daripada elemen visual. Yang ketiga, video, iaitu terdiri daripada elemen visual, pergerakan dan muzik. Seterusnya, yang terakhir, bahan maujud telah saya hasilkan dan terdiri daripada elemen visual dan pergerakan. Kesemua kit adalah saya hasilkan ini akan membantu para pelajar untuk lebih mengenali atau memahami topik yang akan diajarkan semasa kelas PDPR berlangsung. Bagi PAK 21 telah menekankan tentang kompetensi global 6C, iaitu pemikiran kritis, kreativiti, komunikasi, sasiah, kewarganegaraan dan juga kolaboratif. Bagi kewarganegaraan, ia dapat mengeratkan perpaduan antara kaum melalui perbincangan secara berkumpulan. Semasa pengalaman berasaskan sekolah dijalankan, bagi murid di sekolah tersebut, terdapat murid yang berbilang kaum di dalam satu kelas. Jadi mereka boleh melakukan perbincangan bersama-sama untuk saling berkongsi idea. Jadi ia dapat mengeratkan perpaduan di antara mereka. Dan semasa saya menemu ramah salah seorang daripada guru tersebut, beliau mengatakan bahawa murid-murid lebih gembira dan lebih seronok untuk menjalankan PDPR di rumah, iaitu dengan melakukan perbincangan secara berkumpulan dengan rakan-rakan sekelas. Jadi mereka dapat mengeratkan lagi hubungan sesama mereka. Kita masuk pula kepada yang kedua, iaitu kolaboratif. Jadi apabila perbincangan secara berkumpulan ini dijalankan atau dilaksanakan oleh guru, mereka dapat bertukar atau berkongsi idea semasa perbincangan tersebut. Jadi apabila mereka saling berkongsi idea dan juga bertukar pendapat, mereka dapat meningkatkan kemahiran sosial mereka. Yang seterusnya, kita masuk pula kepada komunikasi, yang mana dapat meningkatkan pemahaman mengenai sesuatu perkara yang baharu. Okey, seperti mana telah saya terangkan tadi, yang mana saya telah menembuas seorang guru. Jadi apa yang telah guru tu berikan atau perkongsian yang diberikan, saya mendapat banyak ilmu dan pengetahuan baru tentang keadaan di sekolah dan juga bahan-bahan yang digunakan oleh guru semasa PDPR dijalankan. Elemen yang seterusnya, iaitu pemikiran kritis. Melalui tugasan kerja khusus, ianya dapat membantu kami dalam menjana pemikiran yang lebih mencapai. Sebenarnya, kami perlu mengaitkan dengan pelbagai perkara dalam melaksanakan kerja khusus ini. Kami perlu mengambil kira dari segi pendekatan yang bersesuaian, kaedah terkini dan sebagainya. Seterusnya, elemen kreativiti. Melalui soalan tugasan kerja khusus ini juga, ianya telah membuka ruang kepada kami dalam menjana dalam meneroka pelbagai kemahiran pendekatan pengajaran terkini
yang dapat membantu meningkatkan lagi keberkesanan PDP murid-murid. Dan yang terakhir, melalui elemen sosial, kami juga berpeluang dalam mengenali suasana sebenar persekolahan. Dan pada masa yang sama, kami juga dapat menyemai nilai perguruan melalui daripada guru-guru senior dan ianya dapat dijadikan sebagai bekalan pada masa akan datang sebagai seorang guru.